Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan akidah kafah dengan tajuk yang pertama, iaitu sifat iradah. Sifat iradah ialah salah satu sifat wajib yang perlu ada, yang perlu dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan sekalian alam. Baik, sebelum tu kita tengok dulu apakah kehendak manusia, apakah yang dimaksudkan dengan kehendak. Manusia mempunyai pelbagai keinginan dan kehendak. Apa agaknya? Dessert ni apa? Pencuci mulut, kan? Kemudian mungkin ada yang berkehendakkan telefon, ada juga yang inginkan kandy, gula-gula, ada juga yang suka televisyen. Kehendak ke keperluan televisyen ni? Kalau tak ada pun kita masih lagi boleh hidup, kan? Dan ada juga yang kehendak dia hanyalah permainan, toys. Tapi sebenarnya kita ni ada keperluan yang bukan hanya kehendak tapi merupakan keperluan. Antaranya ialah shelter. Shelter ni untuk kita rumah. Macam mana pula dengan food? Food, makanan adalah keperluan. Pakaian juga adalah keperluan. Dan yang paling penting ialah air, keperluan. Jadi air, pakaian, rumah, food, makanan bukan sekadar kehendak tapi merupakan keperluan asas manusia untuk hidup. Kenapa Muallimah Hasyik sebut pasal kehendak, ya? Sebab bila manusia berkehendak, sesungguhnya Allah juga berkehendak, dan kehendak Allah ini disebut sebagai iradah. Iradah. Cuba sebut bersama Muallimah. Iradah. Iradatun. Iradah. Yang bermaksud berkehendak. Allah yang maha berkehendak. Tapi kehendak Allah berbeza dengan kehendak manusia. Kehendak Allah ialah Allah maha berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Apa-apa sahaja yang Allah berkehendak, Allah hendakkan sesuatu berlaku. Allah tak perlu menunggu kelulusan daripada sesiapa. Allah boleh sahaja mengubah ataupun membuang ataupun menambah apa-apa sahaja yang dikehendakinya. Okey, kita teruskan. Apa lagi yang dimaksudkan dengan Allah bersifat iradah? Yang pertama, Allah tidak terikat, kehendak Allah tidak terikat dengan apa-apa sahaja, tidak terikat dengan segala sesuatu. Yang kedua, kehendak Allah tidak terbatas, merangkumi seluas dunia dan seisinya, bukan sekadar kepada penciptaan makhluk tapi segala keseluruhannya. Yang ketiga, Allah berkehendak mengadakan atau meniadakan sesuatu. Bila Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Bila Allah nak ambil, Allah boleh ambil semula. Dan yang keempat, tidak ada satu perkara yang berlaku di luar kehendak Allah. Maka apa sahaja yang kita, yang manusia buat, semua tu, apa sahaja yang kita lalui, manusia lalui, macam-macam perkara yang kita lalui, kan, semua yang berlaku itu adalah disebabkan kehendak Allah. Sebab Allah bersifat iradah. Okey, kita tengok seterusnya. Apa lagi contoh-contoh kehendak Allah? Boleh jadi tentang kesenangan. Bila manusia tu diberi harta, itu sebab Allah berkehendak orang tu dia banyak duit, dia direzekikan dengan kesenangan. Ada juga diberi kesusahan, ada juga yang diberi kekayaan, ada yang diberi kebahagiaan, dan ada juga yang diberi kesakitan. Dan paling penting ialah semua kejadian makhluk di dunia ni, di dunia ataupun di alam semesta ni, dan kejadian alam, segala yang berlaku di bumi dan juga yang berlaku di luar daripada bumi ni, semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kita sebagai manusia wajib meyakini Allah bersifat iradah. Apa bukti Allah bersifat iradah? Bila kita sebut tentang bukti, pastinya kita kena ambil daripada dalil nakli.
Dalil nakli ni apa? Dalil nakli ni ialah daripada ayat Al-Quran. Mukadimah bawakan dua ayat Al-Quran di sini. Yang pertama daripada surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada perkataan kun fayakun di situ. Kun fayakun ini bermaksud jadi maka jadilah ia. Bila Allah berkehendakkan sesuatu, Allah hanya sebutkan kun fayakun, maka jadilah segala sesuatu yang Allah inginkan. Dan ada lagi satu dalil dalam surah Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid, yang bermaksud dia berkuasa terhadap apa yang dikehendakinya, yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa Allah Maha berkuasa dan Allah Maha berkehendak. Okey, kita tengok pula dari segi dalil akli. Sebab manusia ni dikurniakan akal untuk berfikir dengan melihat persekitaran. Jadi pastinya Allah ciptakan akal kepada manusia ni untuk berfikir tentang kekuasaan Allah. Jadi untuk menggunakan dalil akli ni, kita perlu menggunakan akal yang kita adalah. Okey, semua perkara berlaku dengan kehendak Allah. Tak ada satu perkara pun yang berlaku tanpa kehendak Allah. Bila segala sesuatu yang berlaku tu semestinya disebabkan Allah berkehendakkan perkara itu berlaku. Dan Allah juga boleh mengubah sesuatu mengikut kehendaknya. Contohnya kejadian siang dan malam, peredaran bumi mengelilingi matahari, putaran bumi, semua tu adalah kehendak Allah. Boleh tak kalau tiba-tiba nak bertukar, matahari terbit dari barat? Boleh, sebab itulah adanya Allah janjikan hari kiamat. Maksudnya perkara tu tak mustahil. Selama ni matahari terbit dari timur kan, tapi bila sampai akhir zaman nanti matahari akan terbit dari barat. Jadi perkara tu tak mustahil bagi Allah. Dan Allah tidak boleh dipaksa. Kalau Allah boleh dipaksa, maka Allah tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan tak boleh ada sifat yang lemah. Maka Allah tidak boleh dipaksa. Sebab dipaksa, merasa terpaksa, ialah sifat yang lemah. Okey, bila kita dah beriman, dah yakin Allah bersifat iradah, mesti ada kesan kepada orang yang beriman. Apa kesan-kesan tu? Ada 5 kesan yang utama. Orang yang beriman ini akan menjadi seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berserah diri kepada Allah. Bila dia belajar, dia akan belajar bersungguh-sungguh. Dah habis belajar exam contohnya, dia akan berdoa dan bertawakal. Sebab dia tahu segala sesuatu tu datang daripada Allah. Bila Allah mengkehendaki dia berjaya, maka dia akan berjaya. Kalau Allah mengkehendaki dia gagal, dia akan gagal. Tapi adakah dia akan kecewa? Tak, dia tak akan kecewa sebab dia yakin itu dari Allah. So apa yang dia akan buat? Dia akan berusaha lagi. Yang kedua, dia akan ada rasa tawaduk sebab dia tahu semua kesenangan, semua kekayaan, semua harta yang dia ada, kebahagiaan dia ada, semua tu daripada Allah. Jadi dia tak boleh nak merasa meninggi diri. Dia akan sentiasa rasa bertawaduk, merendah diri. Yang ketiga, tidak berputus asa. Sama macam yang pertama tadi, dia tidak akan berputus asa apabila dia gagal. Sebab dia tahu kegagalan, kejayaan semuanya daripada Allah. So apa yang manusia kena buat? Manusia hanya perlu berusaha. Yang keempat, meyakini perancangan Allah. Manusia pun merancang kan, tapi Allah pun merancang. Dan perancangan Allah tu lah yang terbaik untuk kita. Sebab kita ni merancang benda yang kita tahu je. Kita tak tahu entah Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik lagi, tapi dengan cara yang kita akan rasa sakit, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih. Tapi entah Allah nak bagi sesuatu yang lebih hebat lagi daripada tu. Allah nak bagi kegembiraan yang lebih besar lagi daripada tu, berkat kesabaran kita apabila kita yakin segala sesuatu tu disebabkan kehendak Allah. Dan yang terakhir, kita akan rasa insaf dengan kelemahan diri kita sebagai hamba. Kita hamba yang hanya beribadah kepada Allah dan menurut perintahnya. Okey. Tapi ada juga kan orang yang dia mengingkari sifat iradah Allah ni. Siapa orang yang mengingkari sifat iradah Allah ni? Contohnya, Mukadimah bagi contoh orang yang bunuh diri. Bunuh diri tu ialah satu kezaliman kepada diri sendiri.
Allah tak berkehendak lagi dia nak mati, tapi dia dah ambil nyawa dia sendiri. Itu contoh lah, tu contoh yang paling dahsyat lah juga kan. Rasanya bunuh diri ni. Dan kita tengok lagi apa lagi akibat bila kita tidak beriman dengan sifat iradah Allah. Yang pertama, akan rasa putus asa. Sebab kita rasa kita dah buat yang terbaik, tiba-tiba Allah takdirkan kita gagal. Kalau dia tak ada rasa beriman, dia akan rasa kecewa dan putus asa, dan dia akan rasa sangat sedih. Dia lupa Allah bagi dia gagal sebab nak dia usaha lagi supaya dia dapat yang lebih baik. Dan kemudian apa lagi yang berlaku jika tidak beriman? Akan merosakkan iman. Kalau kita tidak yakin segala sesuatu tu datang dengan kehendak Allah, maka iman kita pun menjadi rosak. Kena selalu perbaharui syahadah kita tu. Yang ketiga, akan menjadi sombong. Kalau sombong ni biasanya sebab dia dapat kesenangan, kekayaan kan. Jadi bila dia dapat kekayaan, dia lupa itu adalah kehendak Allah kepada diri dia, maka dia jadi sombong. Dia lupa Allah yang bagi dia senang, Allah yang bagi dia kaya, dan dia akan menjadi seorang yang sombong. Yang keempat, dia jadi malas berusaha. Sebab kenapa tak nak berusaha? Sebab dia rasa kalau dia buat pun tak dapat apa-apa, kalau dia tak buat pun tak dapat apa-apa. Dia tak nak, tak yakin dengan ketentuan Allah tu. Yang kelima, lupa diri. Jadi lupa siapa sebenarnya, apa tugas kita yang sepatutnya apabila diciptakan oleh Allah. Dan yang keenam, akan menjadi seorang yang suka menyusahkan orang lain. Sebabnya dia tak yakin dengan kehendak Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Jadi dia akan sentiasa bergantung kepada orang lain je, tak nak berusaha sendiri. Wallahualam, itu sahaja untuk tajuk yang pertama, iaitu Allah bersifat iradah. Dan Mukadimah tinggalkan dengan latihan di muka surat 13, 14, 15. Dan selepas ini boleh tonton lagi satu video Mukadimah yang Mukadimah akan tunjukkan, bincangkan jawapan-jawapan di muka surat 13, 14 dan 15. Okay, jazakumullahu khairan. Terima kasih kerana mendengar. Selamat melaksanakan tugas yang diberi dan Assalamualaikum.